Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Farzana binti Zubir, bernombor matrik 072056. Video saya pada kali ini adalah saya akan menceritakan berkaitan tentang seorang ilmuwan yang mengatakan bahawa Allah itu berjisim dalam ceramahnya yang telah dimuat naik dalam satu YouTube oleh Al-Malik Channel. Selain itu, dalam tugas ini juga saya akan mengulas serta mengupas isi-isi penting dalam ceramahnya bagi mengetahui sama ada ceramah ini membawa fahaman yang betul maupun yang salah. Selain itu, kupasan yang saya berikan ini juga akan disertakan dengan pembuktian daripada rujukan-rujukan yang bersifat ilmiah dan juga ceramah yang benar kandungannya. Baiklah, sebelum kita pergi kepada isu ceramah, saya akan menerangkan sedikit latar belakang video ceramah ini. Baik, keratan video ceramah yang saya pilih adalah bertajuk Tokoh Wahabi Mengatakan Allah Berjisim. Video ini berdurasi selama 4 minit 24 saat yang dimuat naik pada 19 April 2021 oleh Al-Malik Channel. Akaun Al-Malik ini telah diwujudkan pada 11 Jun 2010 dengan seramai 146 pengikut subscriber dan mengandungi 30 video yang telah dibuat naik ke dalam saluran YouTube-nya. Video ceramah ini juga telah mendapat sambutan yang tinggi kerana telah mendapat sebanyak 196 likes, 36,709 tontonan dan 834 komen. Video ini merupakan video ceramah yang menggunakan kitab Syarah Al-Manaf Al-Munir dan pernah menjadi viral pada tahun 2021 berkaitan isu Allah berjisim. Seterusnya, saya akan menjelaskan berkaitan latar belakang penceramah di dalam video ini. Baik, penceramah ini dikenali dengan nama Dr. Muhammad Rozaimi bin Ramli yang lahir pada 22 Jun 1983. Beliau bersekolah di Sekolah Kebangsaan Tasik Ipoh dan Sekolah Menengah Izzuddin Shah Ipoh dan telah menduduki peperiksaan SPM pada tahun 2000. Selepas tamat SPM, beliau telah berangkat ke Jordan pada tahun 2001 untuk menyambung ijazah sarjana muda syariah di Universiti Mu'tah, Jordan. Kemudian, beliau pernah bekerja sebagai guru sandaran di Sekolah Raja Perempuan Ta'ayah Ipoh pada tahun 2006 dan berkhidmat di Majlis Agama Islam Perak sebagai pegawai zakat pada tahun 2007. Pada tahun 2008 pula, beliau dilantik menjadi tutor di Jabatan Pengajian Islam Fakulti Sains Kemanusiaan Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI dan telah menyambung pengajian sarjana hadis di Universiti Islam Antarabangsa UIA pada tahun 2008 yang ditaja sepenuhnya oleh pihak UPSI. Seterusnya, beliau telah menyambung pengajian di peringkat PhD di Universiti Jordan pada tahun 2011 di bawah tajaan sepenuhnya oleh pihak UPSI dan tamat pengajiannya pada 1 Disember 2014. Kemudian, beliau dilantik menjadi pensyarah kanan di UPSI pada tahun 2015 dan kini beliau merupakan seorang pendakwa bebas yang aktif mengajar di masjid dan surau-surau serta kerap dijemput membentangkan kertas kerja di pelbagai tempat. Selain itu, Dr. Rozaimi juga pernah dilantik menjadi ahli fatwa di negeri Perlis. Seterusnya, kita pergi kepada bahagian isu ceramah. Dalam video ini, penceramah menerima satu soalan daripada penonton yang bertanyakan, adakah Allah itu bertempat? Maka penceramah pun menjawab dengan menimbulkan satu persoalan kepada penonton yang berbunyi, adakah makhluk yang hidup di muka bumi ini tidak berjisim? Beliau pun memberitahu akal menyatakan bahawa semua makhluk yang hidup semestinya berjisim. Dan jika berjisim, sudah pastilah ianya bertempat. Sebagai contoh, haiwan berjisim dan ianya mempunyai tempat. Kalau kita lihat pokok berjisim dan ianya mempunyai tempat. Sel juga berjisim dan mempunyai tempat. Apatah lagi makhluk seperti kita yang berjisim dan kita pun bertempat. Tetapi kita mengatakan Allah itu ada tapi tidak bertempat, boleh pula. Jadi dalam video ini, Dr. Rozaimi seolah-olah menimbulkan persoalan di minda penonton tentang Allah itu berjisim seperti makhluk. Namun pada akhir videonya, jawapan yang diperkatakan oleh Dr. Rozaimi itu betul. Kenapa saya katakan betul? Kerana pada akhir video, doktor ada mengatakan apabila kita mengatakan Allah itu di langit, bukankah bermakna Allah mengambil tempat atau Allah memerlukan tempat?
Kerana hakikatnya kita tidak akan mengetahui Allah itu bagaimana. Jadi cara penyampaian yang terlalu banyak menimbulkan persoalan boleh membawa pemikiran pendengar ke arah pemahaman yang salah dan menimbulkan kekeliruan kepada pendengar, lebih-lebih lagi masyarakat yang tidak mempelajari ilmu untuk mengenali Allah. Seterusnya, berdasarkan isu tadi, saya akan mengulas sedikit berdasarkan beberapa video daripada Ahli Sunnah wal Jamaah dan beberapa rujukan daripada jurnal-jurnal ilmiah. Jadi berdasarkan video ceramah Dr. Rozaimi, ada beberapa pendapat dari Ahli Sunnah wal Jamaah yang mengatakan bahawa Allah tidak bertempat seperti yang diperkatakan oleh Ustaz Azhar Idrus dalam satu video di YouTube yang bertajuk Allah Wujud Tidak Bertempat. Dalam videonya, Ustaz Azhar mengatakan bahawa Allah wujud tapi tidak bertempat, seerti dengan Allah wujud di mana-mana. Dalam kenyataan ini, di mana-mana bukan menunjukkan ia adalah suatu tempat di sisi Allah, di mana dari segi tempat itu adalah hanya merujuk kepada makhluk sahaja. Ingat, wallahu ma'akum aynama takunu. Maksudnya, di mana-mana kamu berada, di situlah ada Allah. Maksudnya, Allah bersama-sama makhluknya bukan dari segi tempat. Maka, makna di mana-mana adalah kita tidak terlepas daripada penglihatan Allah. Kita juga tidak lari daripada pengetahuan Allah. Adapun ada pihak yang mengatakan Allah itu bertempat, tetapi pendapat ini tidak diterima kerana kewujudan Allah itu tidak boleh disamakan dengan kewujudan makhluk. Allah ini bersifat mukhalafatuhu lil hawadisi, laisa kamitslihi syai'. Berdasarkan kisah Isra' dan Mi'raj di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Allah di langit untuk menerima perintah solat, Ustaz Azhar menjelaskan tidak ada sebarang hadis pun yang mengatakan Allah duduk di langit. Dalam hadis hanya menyatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya menerima kefarduan solat dari Allah di atas langit. Tidak ada yang menyebutkan Nabi naik ke satu tempat yang Allah duduk di situ. Jelaslah bahawa kewujudan Allah tidak bertempat dan kita perlulah sucikan Allah daripada penyerupaan dengan makhluk. Seterusnya, ada juga pandangan daripada jurnal ilmiah daripada Universiti Malaya yang mengatakan mempunyai persamaan dengan ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa yang membawa maksud Allah bersemayam di atas arash. Dalam ayat ini, Tuhan yang Maha Pemurah bersemayam di atas arash sebagaimana dia sendiri sifatkan mengenai dirinya dan tidak perlu ditanya bagaimana bersemayam itu. Bersemayam itu adalah satu perkara yang makul, iaitu tidak diketahui maknanya, dan ia juga tidak makul, tidak diterima akal. Maka setiap makhluk tidak boleh memikirkan bagaimana Allah itu bersemayam di atas arash dan Allah tidak bertempat. Kerana apa? Kerana kedua-duanya merupakan pemikiran yang terbatas, yakni yang luar daripada pemikiran seseorang makhluk. Sebagai umat Islam, kita perlulah wajib mempercayai dengan sifat 20 Allah dan tidak sewajarnya untuk mempertikaikan atau menyamakan keadaan Allah itu dengan keadaan makhluk, kerana kewujudan makhluk itu tidak sama dengan kewujudan Allah. Makhluk itu Allah yang cipta. Mana mungkin makhluk diciptakannya mempunyai persamaan dengan pencipta. Sebagai contoh, saya menciptakan meja. Adakah meja itu sama dengan saya sebagai seorang pencipta? Tidak sama sekali. Itulah diumpamakan dengan kewujudan Allah dan juga kewujudan manusia. Secara kesimpulannya, kajian mendapati ulama ahli sunnah wal jamaah berpegang dengan pegangan Allah Subhanahu wa taala tidak berjisim. Hal ini kerana jika Allah Subhanahu wa taala berjisim, maka Allah dilihat menyerupai makhluknya yang berjisim. Selain itu, sekiranya kita berfikir tentang Allah Subhanahu Wa Taala itu merujuk kepada zat Allah sahaja, maka ia dilarang. Namun, sekiranya kita berfikir tentang Allah itu dengan cara melakukan amalan-amalan soleh seperti zikrullah, membaca Al-Quran, maka ia adalah satu perkara yang sangat dituntut dan sangat digalakkan. Jadi, pembelajaran ilmu sifat 20 ini merupakan benteng yang kukuh dalam akidah untuk menghadapi golongan yang menyeleweng, bid'ah, etis dan seumpamanya secara sistematik. Jadi itu saja perkongsian saya pada hari ini. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.